Itulah sekali kita pandangkan ini logo apa, badge apa ni, nasi kita tak pakai kat baju, tapi rupa-rupanya ini adalah antena. Begitu hebatnya teknologi sekarang ini yang kita akan terus bertanya bersama dengan tetamu terakhir kita untuk Selamat Pagi Malaysia hari ini. Bersama dengan kita di studio, kita ada Profesor Dr. Muhammad Tariqul Islam, Ketua Penyelidik Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem UKM. Dan kita ada juga Profesor Insinyur Dr. Mandip Singh, Penyelidik Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem UKM. Dan juga kita ada Profesor Dr. Nur Bahia, Misran Penyelidik Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Sistem UKM. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Okey penonton, inilah wajah-wajah 3 penyelidik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia yang telah pun menerima pengiktirafan di peringkat global di atas penghasilan antena bersaiz kompak. Wow, tahniah diucapkan. Terima kasih kerana mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Mungkin untuk permulaan ini kita kongsikan kepada penonton berkenaan inovasi reka bentuk antena ini yang sekecil. Thank you very much for inviting us. We have designed a very small compact antenna to launch in space of Kyushu Institute of Technology, Japan satellite. It is actually 6U satellite only. So the size of the satellite is only 30 centimeter, but they are given a very small size to design our antenna to communicate between the satellite and the ground station. Wow. So we have designed by on 30 millimeter size of antenna, which comply their requirement, like it has to send the image, very compressed and big image, to send from satellite to ground station. Wow. And the frequency, we have installed 2 patch antenna in for 2 band. One is 5.64 gigahertz and another is 5.84 gigahertz. One is for uplink and another is downlink. Mungkin Prof boleh terangkan juga kepada penonton Selamat Pagi Malaysia dengan bahasa kita kata rakyat mahain lah ni Prof. Sebab kalau kita sekali pandangkan, kita macam tak boleh nak bayangkan sebenarnya bagaimana sebenarnya sekecil-kecil antena ni boleh berfungsi Prof. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dengar perkataan antena kan, kita bayangkan macam parabola betul. ataupun astro dish gitu kan. Untuk kegunaan CubeSat, satelit yang kecil, dia tak bolehlah yang besar macam itu. Macam mana dia nak duduk dekat angkasa sana kan. Jadi kebiasaannya ataupun normal practice, antena yang digunakan di satelit sana tu, di cube satelit adalah deployable kita panggil. Yang mana dia strip copper tu dia lilit tau. Strip copper lilit keliling satelit, nano satelit. Kemudian apabila dah launch di angkasa, mekanisme gam dia tu yang melekatkan dia tu akan cair dan dia akan terbuka. Dia akan terbuka. Jadi kita kata antena yang sebegitu tu mungkin drawback dia adalah mungkin mekanisme gam dia tu tak berjaya nak buka ke, for example kan. Jadi ada kebarangkalian kegagalan yang tinggi. Jadi kami datang dengan inovasi patch antena ni, maksudnya dia flat je. Flat je. Tapi cabaran flat antena ni sebenarnya dia punya, yalah dia biasanya besar. Dia besar. And then macam mana nak mengecilkannya? Itulah cabaran paling besarlah untuk desain patch antena ni. So antena tu apa? Antena ni adalah peranti yang menukarkan isyarat elektrik daripada peranti-peranti kita on board dekat satelit tu kepada isyarat elektromagnet yang nak travel hantar ke bumi. Itu dia antena, itulah antena. Okey, itu dari segi pemahaman awal kita lah. Ada juga cabarannya sepanjang proses ini. Mungkin kita boleh dengarkan daripada Prof Mandip Singh berkenaan perkara ini dari segi keistimewaan antena ini sehingga mendapat pengiktirafan di peringkat global, Prof. Terima kasih. So antena ni berada di dalam CubeSat atau satelit Cube ni, dilancarkan di angkasa dan berada pada orbit lebih kurang 400 km daripada permukaan bumi. Dan pergerakan satelit Cube ni adalah lebih kurang 27,000 km per jam. Laju dia bergerak. So dia mengambil satu kitaran yang lengkap mengelilingi bumi dalam lebih kurang 90 minit. So boleh dikatakan dalam sehari itu dia mengambil lebih kurang 14 ke 15 kitaran. So istimewa antena ini, dia ada pautan bawah atau dikenali sebagai downlink. Amateur lebih kurang 20 megabits per saat. So laju.
Wow. So dia boleh menghubungi satellite cube tu dengan permukaan bumi, mengambil data-data sebagai contoh data kelembapan udara, suhu dan boleh melihat lokasi GPS. Itu keistimewaan satellite cube dan antena tersebut. Mungkin kita boleh tanya juga pada Prof Insam, what's the process involved in the making of the antenna? Okay, so main challenge is to come up with this design, like antenna also a metal and the satellite body also metal, so it is interfere. So our main challenge to come up with a specific shape which can avoid that interfere, and we have also a challenge to come up with a specific polarization. That means they request us to do a circular polarization to get the low loss signal. Okay. And the beauty of this design is that if we can replicate, just if we inverse, then it can change it to left-hand type of circular polarized. Wow. Okay, Prof Dr. Nobaya, bila bercakap mengenai antena ini yang bersaiz kompak ini, sebenarnya berapa lama proses untuk membuatnya ataupun dari segi pendidikannya berapa lama dan bagaimana Prof Dr? Projek ni sebenarnya adalah kolaborasi dengan universiti di Jepun. Ini adalah yang ketiga lah sebab kami dah mula terlibat daripada awal projek yang lain ya. Misi satelit yang lain. Misi pertama, misi kedua dan kepercayaan masih lagi kepada kami lah untuk meneruskan dengan misi mereka yang ketiga. So dia bermula tahun 2019 tu. Dan ialah maksudnya bila proses dalam mereka bentuk antena ni, kami bermula dengan simulation dulu. Di simulation kemudian kami buat measurement. Kalau tengok dekat video klip tadi tu kan ada yang macam tajam-tajam. Itu adalah tempat kita panggil tu near field measurement SATIMO, measurement makmal kami, yang mana kita boleh measure apa yang kita reka bentuk ini sebagaimana di dalam environment yang kita kehendaki lah. Kan? Jadi proses dia tu ambil masa yang panjang. Panjang tak panjang pun dalam setahun jugalah. Dalam setahun juga. Kadang-kadang dia lamanya dekat fabrikasi sebab kita perlu fabricate saiz yang tertentu kan. Kemudian kita lakukan pengukuran. Kemudian juga dia ada testing untuk memastikan dia comply dengan requirement di angkasa. Gitu. Okey, memang kita faham prosesnya sukar dan juga mengambil masa, tempoh masa yang agak lama di situ. Jadi selepas ini ke mana hala tujunya? Dan mungkinkah produk ini akan dikomersialkan bagaimana, Prof? Prof Tariq, you want to talk about the commercialization? The commercial side? Commercial, it is already in the space, meaning that it is already, I mean that they already it is proven and tested, so it can be easily commercialized. Like if other university or other industry want this to be commercialized, so it is, we can say it is already proved in the space, and there we already we start receive the signal from there. So it is ready for commercialized. Itu yang penting sebenarnya, sebab kadang-kadang kita buat tapi termati di situ saja ataupun terhenti di situ. Tapi macam ini memang dah terbukti dan diguna dah pun. Jadi selepas ni siapa-siapa nak guna, senang ni. Pastinya lepas ni banyak lagi pendidikan yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan dari segi teknologi dan sebagainya. Jadi mungkin Prof juga boleh kongsikan dari sudut bagaimana dari segi perancangan jangka masa panjang selepas ini, khususnya dari segi pembangunan teknologi. Okay, terima kasih. So yang ini mungkin akan sebab boleh dikatakan di sana pelajar-pelajar mempunyai keyakinan kepada para penyelidik UKM yang dapat menghasilkan antena tersebut. So ini mungkin boleh menarik lebih ramai pelajar daripada antarabangsa dan tempatan untuk mengikuti program PhD dan sarjana. Itu merupakan satu inisiatif lah yang kita harap atau kita boleh dapatkan mereka untuk join dan menambahkan jana pendapatan universiti kita lah. Setiap satu kajian pasti ada rancangan susulannya. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan mungkin apa selepas ini perancangannya. Okey, kepakaran kami di UKM, kami daripada kumpulan penyelidikan teknologi gelombang mikro, nama kumpulan penyelidikan kami. Ini adalah salah satu daripada inovasi kami, dan kepakaran kami adalah sebenarnya dalam reka bentuk antena. Jadi antena ni memang digunakan dalam sebarang bentuk komunikasi. Maknanya dalam handphone kita ada antena. Bila kita buat IoT sistem ada antena, smart system mesti ada antena dan sebagainya. Jadi sekarang ni satelit adalah salah satu niche dalam
dalam penyidikan kami lah. Kehadapan dalam satelit kami akan teruskanlah penyelidikan bersama mereka ini. Kami juga berharap sebenarnya kalau ada Malaysia lah, dikatakan Malaysia ada program yang berkaitan tersebut. Kami berminatlah untuk terlibat dalam mereka bentuk antenanya lah kan, dengan pengalaman yang kami ada bersama Jepun. Tapi selain itu kami juga mereka bentuk antena untuk healthcare monitoring system, for example, untuk memantau stroke. Kita menggunakan array of antenna tu untuk mengesan anomaly dalam otak, dalam kepala, ataupun dengan breast cancer, anomaly dalam payudara. Juga kita menggunakan yang ini kita panggil microwave imaging system. Juga adalah antena asasnya. Asasnya adalah antena. So yang inilah kami punya penyelidikan dalam kumpulan kami. Tapi yang paling terkehadapan setakat ini adalah dalam satelit, sebab dia telah pun kita kata dibuktikan di space. Pembuktian dekat space ni dia bagi kami satu kebanggaan sebab apa? Mereka kolaborasi ni bermula dengan technical visit. Kami pergi melawat sana, memperkenalkan diri, menceritakan apa kami lakukan di sana di UKM. Kemudian mereka mula melihat kami punya publication, jurnal-jurnal, dan kami menerima jemputan lah. Alhamdulillah. Jemputan untuk maksudnya kan apabila kita hantar satelit tu, kalau kegagalan antena, gagallah segala mission. Alhamdulillah. Prof. Insinyur Dr. maybe any last word from you? So we have proved that Malaysian researcher can do that, which can be work in the space and with the very big international collaboration. Baik. Ini bukan satu pencapaian besar, bukan saja untuk penyelidik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, malah juga pencapaian yang cukup manis untuk seluruh keluarga Malaysia. Betapa usaha dan juga pendidikan yang dilakukan ini telah pun mengharumkan nama negara di peringkat global. Terima kasih kita ucapkan. Antena besar jadi macam ni. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Tariqul Islam, Ketua Penyelidik Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dan juga Sistem UKM. Kita ada juga Profesor Insinyur Dr. Mandip Singh, Penyelidik Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem UKM, dan juga Profesor Dr. Nur Bahia Misran. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Tahniah sekali lagi kami ucapkan. Dan sekarang ini